Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, kita jumpa lagi pagi ini dalam sesi Sembang Santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat. Okay, so hari ini kita nak cerita pasal apa? Okay, so hari ini kita nak cerita pasal tajuk urus perbelanjaan untuk menambah kekayaan anda. So kenapa kita kena urus perbelanjaan kan? Kalau pakai je macam mana? Kan dapat gaji je pakai je lah, tak payah nak fikir-fikir, tak payah nak apa urus-urus, tak payahlah nak apa buat bajet-bajet apa semua kan. Okey. Kenapa kita kena urus perbelanjaan? Sebab apa? Sebab kita bukannya anak Sultan Brunei. Kan, so kalau kita anak Sultan Brunei contohnya kan, so memang tak payahlah nak urus perbelanjaan, sebabnya duit tu memang tak habis sampai bila-bila contoh kan. So sebab kita ada pendapatan yang limited berbanding dengan kehendak kita yang unlimited, jadi kita kena urus perbelanjaan kita. Okay. So salah satunya kena buat apa? Kena buat bajet lah. So kena buat bajet kan. So kena buat bajet maknanya kena adalah apa yang kita nak gunakan untuk apa. Contohnya macam contoh saya selesa buat macam ni bajet saya. Dalam bentuk sampul-sampul macam ni. Saya selesa macam ni lah. So saya berkongsi kan, saya selesa macam ni. Contoh saya buat sampul macam ni. Ni contoh untuk maintenance rumah contohnya. So ini untuk apa, minyak kereta. So saya selesa buat macam ni. Sampul-sampul semua, sampul-sampul yang recycle je ni kan. So ni untuk touch and go kan. Setiap bulan nak pakai touch and go kan, nak berjalan-jalan ke mana-mana kan. So touch and go berapa contoh. So saya selesa macam ni. Jadi ini cara bajet saya lah. Cara bajet saya. Sebelum daripada tu maknanya kita kena buat lah. Sebelum daripada adanya macam contoh kata adanya apa sampul-sampul tu, kita kena buat dulu bajet berapa portion daripada pendapatan kita untuk sesuatu perkara. Contoh untuk perbelanjaan bulanan, harian contoh untuk perbelanjaan isi rumah, untuk beli barang basah berapa, kena buatlah. Contoh saya adalah dalam bentuk Excel, so saya dah buat, jadi saya transferkan yang portion tu kepada dalam bentuk sampul macam ni. Sebab apa sampul? So saya belajar daripada mentor saya lah. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ni. Ni mentor saya lah. Mentor saya dalam ilmu emas dan juga ilmu kewangan. So saya banyak belajar daripada beliau lah. So beliau bermula daripada kalau baca cerita dia lah. So boleh baca. Kalau contoh dah baca buku ni, ataupun tuan-puan boleh saja tengok baca melawat FB beliau, iaitu blog beliau, iaitu muhamadzulkifli.com. Macam mana dia bermula daripada bawah, masa yang tahun 2000 berapa saya tak ingat sangat tahunnya, tapi maknanya masa yang dia mula-mula kerja dulu dengan pendapatan dia seorang, dengan isi tak kerja, lepas tu anak dia ramai, memang sangat struggle, sampai dia pernah dia kata dia simpan hanya RM10 sahaja sebulan. Potong tabung haji contoh RM10, RM20, bertambah lah. So macam mana dia boleh menaikkan kekayaan tu dengan dia urus perbelanjaan dia. Okay. So tips yang saya banyak belajar daripada beliau lah. Banyak belajar daripada beliau ni, dan macam tu daripada buku ni, Misi Bebas Hutang ni. So tips dia yang pertama adalah kena hidup bawah kemampuan. Kena hidup bawah kemampuan. So tip urus perbelanjaan adalah kita kena hidup bawah kemampuan. Contoh saya tunjuk ini salah satu daripada ini perkongsian daripada Tuan Azizul Azli lah. Ini contoh sorry Tuan Azizul Azli pula. Ni contoh lah. Contoh besarnya. Perkongsian daripada Tuan Azizul Azli Ahmad. So tuan-puan boleh follow lah orang-orang macam ni lah, untuk kita nak menambah baik kita punya kewangan. So ini Tuan Azizul Azli ni dia berkongsi, maknanya dari segi biasa perbelanjaan orang biasa macam mana, perbelanjaan orang kaya macam mana. Kita memanglah kita belum kaya, so kita nak jadi kaya, jadi kita kena ikut cara orang kaya mengurus perbelanjaan mereka. Kan. So kalau kita dah kaya unlimited, tak payah nak fikir, tak apa, tak ada masalah lah. So tak payah, maknanya kita nak belanja aja. Sebabnya memang kita dah terbiasa, kita kena memang ada dah. Contohnya yang portion dekat sebelah orang kaya ni, maknanya dia daripada pendapatan dia ada tabung. Contohnya kan tabung apa? Tabung. Lepas tu dia ada untuk labur, maknanya untuk pelaburan dia, dan ada untuk belanja. Maknanya dia dah contoh kalau kat sini maknanya dalam 33% lah daripada perbelanjaan dia tu dia buat tabung, maknanya untuk simpanan dan untuk pelaburan dan juga perbelanjaan. Maknanya macam tu lah lebih kurang. Dia kena, maknanya kita kena ada portion kan, berapa portion kita nak belanja tu. Bukannya belanja semua sekali. So maknanya dia nampak kat sini yang saya kata tadi, tips yang pertama adalah kita kena hidup bawah kemampuan.
Nampak kan kat situ kan? Kalau kita ikut kemampuan, macam yang sebelah ni lah. Kita hidup ke contoh kita ada gaji 3,000, kita belanja 3,000. Yang sebelah lah yang orang biasa tu. Itu yang hidup ikut kemampuan. Dia bukan hidup ikut bawah kemampuan. Yang bagusnya adalah hidup pakar-pakar kewangan cakap, bukan saya cakap bagus tu berdasarkan daripada pembacaan saya lah. Ni contoh buku Misi Bebas Hutang. So saya baca buku lah untuk nak tambah baik saya punya kewangan semua macam ni. So ni buku Tuan Azizul Azli, itu jutawan dari planet Jupiter. Ni pun sangat bagus. Sangat bagus baca. Dan ini daripada Robert Kiyosaki lah. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. So siapa contoh yang tak berapa nak fluent bahasa Inggeris, yang macam bahasa Inggeris tu boleh baca tapi lambat nak faham, so boleh beli buku yang ni, edisi bahasa Melayu. So saya lebih prefer bahasa Melayu. So saya beli bahasa Melayu sebab dia ada bahasa Melayu. So senang. Rich Dad Poor Dad ni. Okay. So kalau contoh Robert Kiyosaki ni cakap, kalau simpan dalam bentuk duit adalah orang yang losers. Dia kata macam tu. So nanti kita tengok kenapa kata losers tu kan. Okay. So maknanya kita kena portionkan berapa belanja kita untuk kita nak tentukan. Kita ada portion untuk simpanan, kita ada portion untuk pelaburan kan. So daripada kita ada portion tu, baru kita boleh letakkan berapa portion kita nak buat untuk simpanan dengan pelaburan semua. So contoh yang kat sini lah, ni contoh daripada grup saya lah. Contoh kita advise kan untuk macam ni lebih kurang, maknanya belanja keperluan 55% daripada gaji. Contoh kalau gaji 1,000, kita belanja RM550 sahaja untuk keperluan kita. Maknanya kita nak hidup. Daripada situlah semua yang kata nak bayar sewa rumah ke, kalau nak beli rumah, loan rumah ke, macam tu. So loan rumah ni saya ada pernah sebut dalam saya punya sesi perkongsian sebelum ni. Contoh yang nak beli rumah pertama, mula-mula. So maknanya yang kita nak duduk sendiri, hanya paling-paling tinggi pun 30% ataupun 35% sahaja daripada gaji. Sebabnya kita tak nak kita tersekat dekat situ. Kalau rumah pelaburan tak ada masalah kan. Macam contoh kita nak buat rumah sewa, sebab yang itu nanti penyewa akan bayarkan loan untuk kita. Itu tak ada masalah. Itu maknanya nanti masuk dekat bahagian pelaburan lah. Kan. So maknanya kita kena hidup bawah kemampuan. Hidup bawah kemampuan. Jangan kalau orang cakap macam cerita pasal contoh beli kereta kan. So kita sebenarnya macam contoh saya pun sebelum ni, bila belum baca-baca buku, belum ada sedikit ilmu pasal kewangan ni, saya macam contoh nak beli kereta, kita pergi jumpa banker lah. So berapa contoh banker lah, maknanya kita tengok macam contoh kita nak tengok berapa yang kita layak contoh dengan gaji kita tu. Kan contoh gaji 1,000, berapa layak untuk beli kereta. Kita tengok yang kita paling layak. Sebenarnya kita tak boleh tengok macam tu, sebabnya bila kita tengok yang paling layak, maknanya macam kita tengok berapa yang kita layak loan. Tak boleh sebenarnya. Contoh. So saya ada portion yang untuk beli kereta ada berapa. Nanti boleh tengoklah saya punya perkongsian mengenai yang beli rumah, untuk loan rumah dengan loan kereta tu. So jangan lebih daripada berapa puluh persen. Okay. So maknanya kita janganlah ikut macam contoh banker, dia memang nak ada commission dia kan. Dia ada perkiraan dia. Sedangkan kita kena ada perkiraan kita sendiri, sebab bila kita beli kereta, dia ada lagi kos-kos lain. Macam contoh saya tadi, saya ada maintenance kereta. Untuk tol, ni maintenance kereta saya. Contoh, saya ada satu sampul untuk maintenance kereta. Maknanya kalau kita ada kereta, kita ada loan kereta kena bayar, kita ada maintenance kereta lagi yang kita kena simpan juga kan. Maintenance kereta kan. Contoh, maintenance kereta saya tu termasuklah yang saya nak bayar income tax pula, road tax. Road tax, nak bayar insurance. Kalau ada tentu tayar kereta dah bunganya house nak kena ganti. Macam tu semualah, maknanya sebarang penyelenggaraan kereta. So kita nak ada. Kalau kita tengok dengan banker, macam contoh kita tengok berapa kelayakan kita, memang dah habis kat situ je lah. Sebabnya nanti bila contoh kita kata kita paling layak harga 900 contohnya, kita kena tambah lagi sebenarnya. Ada lagi bajet-bajet lain yang kita perlu untuk nak maintain kereta tersebut. Tu tak masuk lagi kan minyak kereta, tol. Kita duduk KL ni kan, kalau duduk yang contoh duduk Kelantan tak adalah tolnya. Contoh kan. So semuanya kita kena ambil kira, sebab kita yang kena kawal, kita kena urus perbelanjaan kita based on kita punya keperluan semasa. Kalau ikut saya punya mentor, tak ada. Dekat sini bukunya, mentor seorang lagi lah, mentor kewangan saya seorang lagi, Tuan Zaidi Ismail. Pun boleh follow lah Tuan Zaidi Ismail ni. Dia banyak kongsi berkenaan dengan macam mana kita nak langsaikan hutang apa semua. So saya follow dia. So saya berguru dengan dia lah. Dia kata
kewangan ni dia DNA. Tak boleh kita nak pakai contoh, ini contoh je So 55% semua nak berapa untuk reward diri semua ni contoh untuk base. So kita kena sesuaikan. Contoh kita dah orang kata tersontot lah, terlebih untuk beli rumah, kita dah portion yang paling banyak untuk beli rumah contohnya, tak boleh pakai dah 50% tu. So mungkin kita kena adjust lah ikut keperluan kita. Then bila naik gaji, boleh dah dikurangkan lah dari segi portion tu. So satu lagi tips yang daripada saya punya mentor yang ini, mentor emas dan juga mentor kewangan ni, Encik Muhammad Zulkifli Syafiq ini, dia kata kalau kita ada pendapatan tambahan, contohnya tahun depan biasanya kan dapat contoh berapa persen lah kita punya kenaikan, contoh orang yang kerja dapat 200 tahun, jangan naikkan taraf hidup. Maknanya apa? Maknanya kalau dari segi perbelanjaan, kalau dah masa kita mula-mula kerja ni, kita pakai kereta, contohlah Azia kan, so tak payahlah kalau Azia tu masih beroperasi dengan elok, tak payahlah bila dah naik kereta. Biasanya emosi kita bila dah naik gaji, kita akan rasa macam si biasa dengar lah kan, saya dulu pun macam tu juga lah, tapi sekarang insyaAllah kita dah ubah sikit, tune sikit lah otak kan. Bila naik gaji je kita mula rasa Azia ni sempit lah, kecil lah, anak tak muat lah contoh kan. Kalau anak 3 tu elok je rasanya lagi Azia tu. Sebab kita ada gaji, kenaikan gaji, kita ada tambahan pendapatan, jadi kita rasa terus tak sesuai dah ni, nak kena tambah, nak kena tukar baru, sedangkan elok je beroperasi contohnya. Jadi dia kata jangan naikkan taraf hidup, tak payah, jangan, pakai aja apa yang ada. Duit yang tambahan tu kita simpan. Contoh kalau kita ada loan, ada pinjaman apa-apa, contoh pinjaman peribadi ke, pinjaman pendidikan ke, settle yang tu dulu first. Okay. So maknanya jangan naikkan taraf hidup dengan kenaikan gaji atau pendapatan tambahan. Kalau ikut Tuan Zulkifli tu, maknanya selagi kita tak bebas hutang jahat hutang ni kan ada dua jenis juga, bebas hutang jahat dengan hutang baik lah. So kena habiskan hutang jahat ni. So selagi kita tak bebas hutang jahat, tak payah nak upgrade taraf hidup. Tak payah nak naikkan taraf hidup, taraf kereta ke apa ke, so macam tu maknanya. So maknanya dia punya key, hiduplah bawah kemampuan. Contoh saya lah, saya pernah masa saya kerja dulu saya kerja, tahun lepas saya kerja, tahun ni saya dah tak kerja, saya duduk rumah aja. So alhamdulillah lah dengan sedikit pengetahuan kewangan yang Allah bagi melalui mentor-mentor ni, saya boleh tak kerja lah, saya duduk rumah saja. So saya pernah lah masa saya kerja tu, saya ada satu kereta yang lama dah. Masa tu mungkin saya tak ada ilmu, jadinya kereta tu sebenarnya bukan fit paling untuk saya, tapi saya beli. Tapi alhamdulillah saya boleh lah, maknanya dari segi kenaikan gaji saya boleh adakan portion macam ni lah, sedikit sebanyak. Lepas tu tapi alhamdulillah lah Allah ilhamkan saya untuk beli satu kereta lagi. Alhamdulillah masa tu saya beli kereta sebab lepas daripada tu rupanya Allah nak bantu saya. Awal saya beli kereta tu, husband saya macam tak sihat, so tak boleh bawa motor. Jadi kita ada dua kereta, yang dia boleh bawa satu kereta, saya boleh bawa satu kereta untuk pergi kerja lah. So tapi saya beli kereta kecil saja. Saya beli kereta kecil. So saya pernah lah ada macam contoh pegawai dekat tempat saya kerja dulu, dia cakap, ingatkan Asiah nak upgrade kereta, kenapa beli kereta kecil? Macam tu lah. Jadi nampak biasanya kan, kalau contoh orang ada Honda City, bila dia naik nak beli kereta lagi satu, dia mesti Honda Civic ke, Honda Accord ke, macam tu kan contohnya. Tapi saya beli kereta Azia lah masa tu. Tapi alhamdulillah Allah aturkan saya beli. Lepas tu husband saya tak sihat dan kena pakai kereta untuk pergi kerja. Jadi kami perlukan dua kereta. Lepas saya dah tak kerja, so saya struktur balik, kenapa saya nak kena ada dua kereta, kenapa saya nak kena maintain dua kereta. So saya dah jual dah satu kereta saya, kereta Azia tu. So maknanya kita kena ikut keperluan semasa lah, ikut keperluan semasa. So urus perbelanjaan. So dia punya tipsnya adalah memang kita kena berbelanja bawah kemampuan dan kena ada portion-portion macam ni lah. Contohnya reward diri. Kita tu kan manusia kan, kita nak juga reward diri sedikit sebanyak. Contoh bulan ni kita nak juga beli, contoh kata adalah something yang kita nak beli dah teringin lama dah. So kita boleh lah beli dengan reward diri tu 10% tu. Sebabnya memang tak boleh beli dengan belanja keperluan tu. Contohnya kan.
Tapi saya ada satu sampul untuk lain-lain. Contoh kan macam sampul lain-lain saya. So saya ada satu sampul untuk lain-lain. Maknanya kalau ada sedikit perbelanjaan yang saya perlukan, contoh saya nak beli apa-apa, saya ada satu. Maknanya saya dah buat dalam saya punya bajet saya tu adalah lain-lain sedikit, yang lebih kurangnya reward diri lah. Okay. So kalau contoh kat sini lagi kan, dalam ni okay. So simpanan jangka panjang. Simpanan jangka panjang. Maknanya daripada urus perbelanjaan ni, kita kena ada sediakan portion dana kecemasan. Dana kecemasan ni dia termasuk simpanan sebenarnya simpanan hangus. Sebabnya kita bajetkan dana kecemasan ni untuk kita apa-apa hal berlaku lah. Contoh, kalau yang tak ada untuk maintenance kereta tadi kan. So, apa hal berlaku, contoh kata, macam contoh saya, 2 minggu lepas, sebulan lepas macam tu lah. Sebulan lepas, tiba-tiba je tayar kereta saya meletup. Kalau saya tak ada yang untuk portion bajet untuk maintenance kereta tu, maknanya tayar kereta meletup, saya kena pakai dana kecemasan lah. Okay. So dana kecemasan ni, kenapa saya selalu cakap pasal dana kecemasan, simpanan ni penting untuk dana kecemasan. Sebab surprisingly, mungkin ada orang tak tahu, tapi ini laporan daripada Bank Negara. Dia buat kajian, mengesahkan, maknanya dia sah lah laporan ni, sebab Bank Negara buat kajian. Daripada 4 orang yang ditanya, respondennya ditanya contoh 4 orang, dia punya dapatan lah ya, contoh saya tak ingat pula berapa dia punya responden sebenar. Contoh, daripada 4 orang ditanya, 3 orang rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Sebab tu saya kompang saja dalam, maknanya saya bercerita hari-hari, saya cakap pasal kenapa kena menyimpan, sebab macam ni lah dia punya dapatan kajian rakyat Malaysia punya behaviour. Tak ada simpanan walaupun 1,000. Saya pernah, tapi kita bantulah kan, Saya pernah ada seorang ni, saya tak pasti sebab apa anak dia tak boleh dimasukkan ke wad kerajaan, dia nak masukkan ke wad swasta lah. So dia tak ada duit untuk bayar deposit 1,000. So dia nak pinjam 1,000. So maknanya macam, kalau kita fikir secara logik lah kan, kita tak tahu apa condition dia sebenar. So kalau kita fikir secara logik, takkan dia nak malukan diri dia pinjam dengan orang untuk anak dia nak masuk hospital kalau dia ada duit tu. Kan. So saya yang tiada simpanan 1,000 ni, so macam mana cara nak senang supaya tuan-puan boleh ada simpanan yang dana kecemasan dah at least 1,000 dulu. Adakah yang first 1,000 dulu? Kalau contoh yang dah bekerja bertahun-tahun, ramai. Bukan orang yang gaji kecil, saya jumpa ramai orang yang gaji besar, gaji 7,000 tapi tak ada simpanan. Contoh saya pernah cakap yang seorang ni, kalau gaji 7,000, bagi saya sepatutnya dia kena simpan at least 21,000. 3 bulan dana kecemasan kan, 21,000 kan. Tapi dia hanya ada 2,000 aja semasa tersebut simpanan dia. So maknanya tak sampai dalam 30% je daripada gaji dia sebulan kan. So kalau surprise lah orang yang maknanya 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan 1,000. So maknanya itu yang saya nak supaya ajar lah, bukan ajar, maknanya saya nasihat, saya bagi ilmu supaya tuan-puan boleh ada simpanan yang lebih baik untuk masa depan lah. So kalau ada dana kecemasan, contoh tadi kan tayar kereta meletup kan, so boleh pergi kerja ke kalau tayar kereta meletup? Tak boleh lah, nak kena ganti juga macam mana. Contoh kalau mesin basuh rosak, itu boleh lagi, minggu depan lah, bulan depan lah kita beli, basuh tangan dululah, tak pun pergi je Dobi, macam tu contoh. So kalau benda yang memang sangat mendesak, tak boleh nak tunda, memang kena baiki juga contohnya. So memang kena adalah dana kecemasan. So ramai orang yang tak boleh menyimpan bila menyimpan dengan wang. Yang contoh tadi saya cakap tadi, gaji 7,000, dia ada 2,000 aja dia punya duit dalam tangan. So saya bercerita dengan dia, jadi dia kata dia nak pakai duit 2,000 ni untuk beli emas. So saya kata, kalau duit 2,000 dia ada untuk beli emas terus, nanti dia tak ada langsung dana kecemasan dia. Apa-apa hal berlaku, tak boleh. So dia kata juga kat saya, kenapa akak ni tak nak bagi saya beli emas, sedangkan kalau saya beli emas akak dapat komisen? Tak, saya bukan dealer emas yang macam tu. Saya nak bantu orang supaya orang ada dana kecemasan, dan juga maknanya dia boleh menggunakan duit dia tu kalau ada apa kecemasan lah. Sebab contoh dia dah ada dah, contoh at least 1 bulan ada 7,000. Okey dah lagi, kalau yang 2,000 lagi, contoh dia ada 9,000, okey dah lagi 2,000 dia nak beli emas, sebabnya dia dah ada at least 7,000. Ini dia memang ada 2,000 tu saja. So maknanya
kena adalah dana kecemasan ni. At least 1 bulan. So, kalau kita dah 1 bulan, contoh gaji kita 3,000, kita dah bagus dah sikit sebenarnya. Kita dah keluar daripada statistik yang bank negara keluarkan ni kan. So, bank negara keluarkan 75%, maknanya 3 daripada 4 orang tak ada, rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. So macam mana cara supaya tuan-puan boleh ada duit 1,000 ni dalam simpanan? Simpanan yang orang, kalau bahasa saya, kalis emosi. Maknanya kalis emosi ni, kita kalau tengok sale pun kita tak ingat nak beli sebab kita rasa kita tak ada duit, tapi sebenarnya kita ada duit. So macam mana cara? Caranya adalah kita simpan dalam bentuk emas. Simpan dalam bentuk emas. Sekejap, saya tak ambil pula tadi. Simpan contoh dalam bentuk emas. Contoh macam ni. Macam ni, 10 gram ni. Jadi 10 gram, tuan-puan dah ada 2,600 lah kalau hari ni. Harganya 2,600. So, kalau contoh yang nak 1,000 tu. Kalau ada yang ni pun dah ada 1,000 dah. Kita dah ada 1,000 lebih yang keluar lah daripada statistik tu. Maknanya kita ni dah rare lah. Kan? 25% daripada rakyat Malaysia. Kita dah jadi 25% daripada rakyat Malaysia yang ada simpanan lebih daripada 1,000. So, Alhamdulillah lah kan. So, tapi dia punya benefitnya adalah kita ada dalam bentuk macam ni, kita kalis emosi. Kita tengoklah sale sale dalam apa-apa shopping lah kan. Sale dalam shopping pun kita tak ingat kita ada duit sebab duit kita duduk dalam ni. Nampak tak 1,000 dalam ni? Tak nampak kan? So contoh kita nampak sale dalam contoh apa-apalah dalam sale dalam shopping platform kan, kita nampak. Lepas tu kita macam nak beli. Takkanlah kita nak pergi jual kalau benda tu bukan keperluan lah. Contoh kata memang yang saya kata tadi, contoh mesin basuh rosak. Tu kena jual lah kan. Kalau kita dah tak ada duit lain nak beli mesin basuh, mungkin kena jual lah. Ataupun kita bajak. Tapi kalau contoh benda yang bukan keperluan, contoh kita nampak beg. Contoh perempuan lah. Saya ni perempuan. Sebagilah contoh yang perempuan punya sikit kan. So nak beli beg lah. Contohlah beg Coach lah. Yang contohnya yang tak pasti tak saya tak pernah beli beg Coach ori berapa harga kan. So contoh kata tengok 300-400 lah, yang tak ori dah kot dalam shopping platform kan. So nak beli yang 300-400 tu. So takkanlah kita nak pergi jual. Bukan, maknanya memang kita tak akan jual lah benda ni, satu dinar ni untuk nak beli beg tu. Kan? Sebab rasanya kita boleh fikir lah. Kita boleh fikir, emosi kita boleh fikir, kenapa nak kena jual emas untuk beli beg? Alah, beli beg yang harga RM30, RM40 pun tak boleh pakai dah kan? So maknanya emosi kita stabil bila kita simpan dalam bentuk emas macam ni. So kalau kata adalah tuan-puan cakap, saya ni tak mampulah nak beli terus 1,000 macam ni. So sekarang ada peluang yang baik lah. Ada peluang yang baik, promosi, bayar 10 kali. Contoh yang ini, 1 dinar ni tuan-puan boleh bayar 10 kali. 100 lebih maknanya hanya 1,000 lebih. Dia sekarang ni berapa harga? Sekejap saya tengok tadi. Mungkin dia ada perubahan kan. Sekejap saya tengok. 1 dinar RM1,119 lah kalau sekarang ni sebab harga emas public gold berubah setiap 20 minit sekali. Okey, so RM1,119 maknanya dalam RM112 lah satu bulan. RM112 satu bulan, tuan-puan dah boleh dapat 10 bulan nanti tuan-puan akan dapat emas macam ni. Simpan je 100 lebih. Kan? So lepas tu dah confirm memang emosi tuan-puan boleh stabil dengan emas ni, jadinya tuan-puan kekal adalah 1,000 macam ni. So kalau memang yang ada biasanya boleh menyimpan, contoh yang boleh menyimpan 200 lebih tapi hujung bulan dia mesti ambilnya. Sebabnya dia rasa ada keperluan. So kalau 200 lebih, contoh dalam 260 lebih lah macam ni, RM265 lebih kurang satu bulan, so boleh dapat yang ni 10 gram. Supaya 10 kali sama juga. So kalau ada bajet lebih boleh aja. Contoh kata untuk 5 gram dalam 5 gram pula 20 gram dalam 500 lebih. Saya tak ada contoh macam kat sini lah. 20 gram 500 dalam RM526 satu bulan. Kalau contoh yang 5 dinar, 5 dinar ni 21.25 gram. Okey, yang tu bajetnya adalah dalam RM560 satu bulan. So kalau yang bajet 5 dinar tu, kalau dia ada bajet 560, tuan-puan dah boleh jadi dealer. Dealer ni apa? Dealer ni maknanya tuan-puan boleh cerita pada orang dan dapat komisen. Kalau tak cerita pada orang pun, tuan-puan beli sendiri pun dapat komisen juga. So ada 2 peringkat dealer, iaitu normal dealer dan juga priority dealer. Normal dealer ni
Contoh yang 5 dinar tadi melayakkan tuan-puan untuk jadi normal dealer lah, dengan tambahan kena beli wealth card. Wealth card ni macam kad keahlian lah, ada nama nanti dekat kad ni. Contoh macam ni, kad 1 gram macam dia setengah gram yang kad wealth card tu macam ni, dia ada nama kat bawah nanti. Saya tak ada pula hari ni. Okey, so kelebihan dia, bila contoh normal dealer, tuan-puan akan dapat commission atas pembelian sendiri dan juga orang yang tuan-puan refer 1%. Kalau untuk priority dealer, banyak lagi lah. Maknanya dalam harga kalau beli kalau beli pembelian emas account, kena dalam pembelian dalam 10,000 lah, 10,000. So yang itu commissionnya adalah 1.5%. 1.5%. Beza dia kat situ lah. Beza dia kat situ dari segi commission tu. Okey. So kalau yang contoh yang nak adakan, nak urus belanjaannya dengan lebih baik, nak adakan simpanan jangka masa panjang, simpanan dana kecemasan, untuk sebarang matlamat lah. Contohnya nak buat untuk matlamat deposit beli rumah, untuk dana persaraan kan. Ultimate kita memang nak dana persaraan kan, sebab kita akan sampai masa, insya-Allah kalau Allah panjangkan umur, kita akan sampai masa contoh kita dah umur 60 lebih, kita dah tak fit untuk bekerja seperti kita masa kita muda. Jadi kita kena ada dana persaraan untuk menyara kita pada masa tersebut. Kalau kita tak ada dana persaraan, tapi kita merancang lah kan, kita merancang, Allah yang menentukan segalanya. So maknanya kita cuba rancang supaya kita selesa bila kita bersara nanti. Itu untuk dana persaraan kan. So yang lain-lain, contoh untuk dana pendidikan anak-anak. Dana pendidikan anak-anak. Contoh saya memang berhasrat dan merancang untuk nak pastikan anak saya belajar nanti pendidikan tinggi, nanti saya nak biayai dia sepenuhnya lah. Sebab saya tengok orang yang ambil contoh loan pendidikan ni sangat struggle lah. Maknanya bila dia belum habis lagi belajar, dia dah ada pinjaman yang nak dah perlu dibayar. Sedangkan belum pasti pun dia dapat kerja lepas dia, ataupun dia berniaga, dia dapat income yang bagus untuk dia nak menyara dia sendiri dan juga nak bayar loan. Jadi kita macam saya, contoh saya tak nak lah anak saya menerima nasib macam tu. Sebab saya dah rasa saya memang belajar tanpa loan pendidikan. Alhamdulillah masa saya belajar, saya dapat beasiswa. So saya tak perlulah, bila saya belajar, saya kerja, saya tak perlu bayar loan pendidikan. Tapi bila saya dengar cerita kawan-kawan saya kena bayar sehingga 13 tahun, 14 tahun untuk yang loan pendidikan untuk belajar 2 tahun ataupun 3 tahun. So kalau boleh. Mungkin orang yang anak ramai tak mampu, itulah yang cerita. Tapi at least kita sediakan sedikit dana untuk pendidikan mereka, at least untuk sebagai contoh dia orang nak masuk first kan, banyak belanja kan. Nak bayar yuran, nak beli barang first tu kan, first time. So at least kita ada sedikit dana untuk yang macam tu lah. Okay. So maknanya kita kena adalah ada untuk dana-dana ni untuk kita uruskan perbelanjaan kita dengan lebih baik. Sebenarnya akan menambah kekayaan kita lah. Menambah kekayaan. Contoh menambah kekayaan, contoh yang tadi menambah kekayaan, contoh sebarang tools lah sebenarnya. Tapi tools yang paling baik adalah apa? Dia bukannya emas, bukannya saham, bukannya rumah. Tapi tools yang paling baik untuk menambah kekayaan kita adalah tools yang kita pakar, tools yang kita ada ilmu. Tapi bagi saya, macam contoh hartanah, dia banyak sangat dia punya, orang kata simpang siurnya, yang kita perlu tahu, yang kita perlu pakar untuk kita dapat benefit lah. Macam contoh saya ada 2 rumah sewa. Satu rumah tu saya tak dapat cash flow positif pun. Satu rumah lagi saya dapat cash flow positif. Tapi saya bertahan lah yang tu, sebabnya sedikit sangat saya tak dapat cash flow positif. Dan saya rasa tempat tu sangat bagus lah untuk jangka masa panjang. Jadi saya bertahan je kat situ. Ada sedikit lah, macam orang kata berdarah lah kat situ. Setiap bulan saya kena tambah duit yang daripada cash flow yang satu lagi rumah tu. So sebab macam tu tau, hartanah ni dia boleh memakan diri kita sendiri. Tapi kalau contoh tuan-puan dengan sedikit ilmu lah, kena baca sedikit, kena tahu sedikit-sedikit ilmu. Sedangkan orang yang tak ada ilmu pun, kalau mak-mak kita dulu kan beli barang kemas pun dia boleh dapat untung lah. Tapi dengan termanya kena simpan lah jangka masa panjang lah. Sebab emas perhiasan ni dia punya susuk nilai sangat tinggi.
Boleh pergi sampai 40%, 30%, 40%. Tapi sedangkan kalau contoh tuan-puan beli yang package sebab tu saya bercerita pasal emas public gold. Sebab saya pasti dan saya tahu emas public gold ni ada package. Maknanya contoh kita nak jual semula, dia punya susut nilai, macam contoh yang kecil-kecil macam ni, kecil-kecil lah kita kira ni kan, bukan yang 100 gram, bukan yang 50 gram, bukan yang 250 gram. So susut nilai dia hanyalah serendah 9%. Contoh maknanya kalau yang 1,000 ni susut nilai dia baru RM90 lah. Sedangkan kalau contoh kita beli barang kemas, dia boleh pergi sampai 40%. Contoh 1,000, 40% dah hilang 400 kan, tak masuk lagi kos upah masa kita beli tu. Contoh kita beli 4 gram tapi coraknya kerawang-kerawang, macam orang kata dia punya design tu sangat susah nak dibuat, makin mahal dia punya kos upah. Jadi kita dah rugi dekat kos upah dan juga susut nilai yang tinggi. Tapi saya beli juga, saya pakai juga sebab kita perempuan kan. Contoh yang perempuan, kalau lelaki pun nak beli untuk isteri tak ada masalah. Tapi maknanya kalau dah lebih daripada yang isteri nak pakai tu, tukarlah duit tu, simpanlah duit tu. Saya suka istilah tukar, bukan beli. Kita tukar duit kita. Contoh kita ada duit simpanan yang lebih daripada dana kecemasan, so kita tukar kepada dalam bentuk emas untuk menjaga nilai wang kita lah. Hari apa saya bercerita pasal penurunan nilai wang. So kita pun rugi kat situ. Sebenarnya. So kalau untuk urus perbelanjaan ni, contoh kita kata kita memang nak pastikan duit kita tu kita simpan dekat sini dan kali emosi. Tapi kalau dari segi, dia banyak sebenarnya benefit lah emas ni, banyak benefit. Contoh yang saya kata, yang semalam saya cerita pasal maknanya duit boleh turun dia punya nilai dalam masa 1 tahun 50%. Contoh kita ada duit 2,000, kuasa beli dia awal tahun 2,000, tapi akhir tahun kuasa beli dia dah tinggal 1,000. Contoh awal tahun, contoh 2,000 boleh beli 2 ekor kambing contohnya kan. Tapi akhir tahun disebabkan susut nilai kepada wang kita, kan, kejatuhan mata wang kita, dia hanya boleh beli 1 ekor kambing. Sebabnya dia dah nilai dia dah jadi 1,000 saja. Dari segi nilai tapi kita tengok memang kita nampak sama. Contoh kita kata dalam simpanan kita nampak 10,000 juga, 20,000 juga. Tapi dari segi kuasa beli sebenarnya kita dah hilang kuasa beli kat situ. Macam mana saya belajar benda tu? Ini dalam buku ni lah. Dalam buku Wang Emas ni, Bertahan Ketiga Gawat. So Tuan Zul ni, saya buat juga. Tapi saya bercerita pasal orang yang dah berjaya dah kan. Tuan Zul ni, dia memang sangat takut simpan duit. Simpan dalam bentuk mata wang. Sebab dia tahu pasal tadilah kejatuhan mata wang kan, bila-bila masa saja boleh jadi nilai dia rendah. Jadinya dia sangat takut. Dia simpan hanya 3 bulan pendapatan sahaja dalam bentuk wang. Yang lain tu dia simpan dalam bentuk lain lah, dalam bentuk emas, mungkin dia beli hartanah. So sebab dia tahu pasal kerapuhannya mata wang. Okey. So itu yang saya cakap pasal mata wang. Ini yang menyebabkan pakar-pakar kewangan ni mengesyorkan setiap orang kena ada portfolio emas dalam kewangan mereka masing-masing. Contoh Tuan Azizi Ali 10%, Tuan Robert Kiyosaki 25%. Tuan Mike Maloney ni kenapa dia takut sangat? Kenapa dia kata kena simpan 50% dalam bentuk emas? Sebab Tuan Mike Maloney ni adalah seorang pengkaji mata wang. Jadi dia tahu. Dia memang maknanya kalau kita cuba search lah pasal mata wang. Mata wang sebenarnya adalah penipuan paling terbesar di dunia. Sebab apa? Mata wang ni boleh aja kerajaan nak cipta bila-bila masa dia rasa macam tak cukup duit lah. So boleh cetak. Dia tak bersandarkan kepada apa-apa. Dia bukan macam emas. Emas ni contoh Tuhan Allah dah cipta ada 500 tan aja dalam dunia ni. So emas tu akan berlegar di situ saja. Orang jual, orang beli, orang jual, orang beli. Dia tak boleh nak tambah macam contoh duit lah. Bila tambah sebenarnya, contoh yang bila kerajaan tambahkan duit, so banyak duit beredar dalam pasaran, dia akan jadi inflasi. Kalau tuan-tuan perasan kan, sekarang ni inflasi makin naik. Harga barang kita makin naik kan. Kalau perasan lah, pergi beli barang memang harga naik. Contoh kata ayam pun kan, sebelum ni harga berapa? RM7 kan, RM7 lebih. Sekarang jadi RM8 lebih.
Hari tu saya tengok RM8.5 kot dekat pasar raya. RM8.5 ke. So maknanya kita simpanlah bentuk wang ni sangat tak secure lah. Tapi kita kena ada lah, sebab itu adalah medium pertukaran kita. Kalau kita tak ada yang tu, macam mana kita nak ni kan? So dia banyak faktor lah, maknanya banyak faktor yang menyebabkan pakar-pakar emas ni, pakar-pakar kewangan ni, pakar-pakar emas pula. Pakar kewangan tu, Tuan Azizi Ali kan. Tuan Azizi Ali ni, saya punya mentor jugalah. So saya baca, jutawan dari planet Jupiter. Maknanya dia mengesyorkan kita simpanlah bentuk emas. Simpanlah bentuk emas untuk nak memastikan kubu pertahanan kekayaan kita lebih baik. Okey. So kalau tuan-puan yang nak securekan, maknanya nak urus perbelanjaan tuan-puan dengan lebih baik, okey, sebabnya mungkin ada yang dah bekerja bertahun-tahun, yang dah bisnes bertahun-tahun, tapi still tak ada simpanan. Sebab ramai orang, saya baca banyak sangat kes-kes yang dia sebelum ni bisnes sangat boom, tapi sebab dia tak boleh nak uruskan perbelanjaan dia, bila bisnes dia jatuh, tak ada simpanan, so dia merempat balik. Sampai ada saya baca tu pernah tidur dalam kontena yang kawan dia, tempat kerja kawan dia, sebab tak boleh nak sewa rumah, nak sewa bilik pun tak boleh. Tapi masa yang dia senang dulu, ini belum kahwin lah, maknanya orang ni bujang, masa yang dia perniagaan dia boom, dia boleh dapat lebih pada 10,000 satu hari, dia kata dia berniaga. Tapi sebab dia tak pandai nak urus kewangan dia, tak pandai nak urus perbelanjaan dia, duit bisnes pun dia tak tahu ke mana, duit bisnes semua duit aku, macam tu kan. So tak boleh nak buat apa juga. Apatah lagi yang memang gaji sahaja, mengharapkan gaji sahaja. So memang lagi kena urus perbelanjaan tuan-puan. So ikutlah formula urus gaji atau pendapatan ni sebagai base, sebagai asas. Sebab contoh yang Tuan Zaidi Ismail cakap, Tuan Zaidi Ismail ni pakar kewangan juga, pakar forensik kewangan lah, forensik kewangan, jurutera forensik kewangan. Okay, dia labelkan labelkan diri dia lah. So Tuan Zaidi Ismail cakap kewangan ni adalah DNA, maknanya macam contoh cap jari lah. Setiap orang unik. Setiap orang unik. Satu lagi, saya suka nak quote lah Tuan Zaidi Ismail ni juga. Kalau cakap-cakap dengan dia selalu cakap lah, kita tak ada masalah kewangan, kita ada masalah emosi. Kenapa? Sebab kita tak pandai nak mengurus emosi kita untuk uruskan pendapatan kita supaya kewangan kita jadi lebih baik. Contoh. So contoh lagi juga kan. Contoh kata yang banyak-banyak yang terciduk sebab jadi penjamin. So dia kata kalau jadi penjamin tu, kalau dah memang orang tu, kalau kita nak jadi penjamin orang, so sebenarnya orang tu tak mampulah, tak layak untuk dapat pinjaman tu sebab sampai kena ada penjamin. Itu masalah emosi. Kita tak berani nak mengatakan tidak. Tapi sepatutnya kita katakan tidak lah pada orang tu. Saya tak nak jadi penjamin. Sebab jadi penjamin ni, ini salah satulah untuk urus perbelanjaan. Sebab kita tak nak jadikan perbelanjaan, pendapatan kita, dia kena potong sebab disebabkan oleh bukan pinjaman kita pun. Sebab saya pernah, masa saya mula-mula kerja dulu, ada seorang staff ni, gaji dia tinggal berapa sahaja sebab dia kena bayar pinjaman abang dia yang dia jadi penjamin. So kalau orang tu memerlukan penjamin, sebenarnya ini ilmu jugalah kan, saya berkongsi lah, saya dapat daripada Tuan Zaidi Ismail. So maknanya dia tak layak lah untuk dapat pinjaman tersebut. Pinjaman contoh nak buat pinjaman peribadi ke, nak buat pinjaman perniagaan ke, kan, contoh nak ambil loan rumah ke. So ada seorang yang masa sesi live dengan Tuan Zaidi ni, dia kata dia tak boleh beli rumah sebab adik dia ambil loan rumah, jadi dia tak lepas untuk ambil loan rumah sebab adik dia tak bayar loan rumah tersebut. Rumah tu macam mungkin kena lelong lah kan. So sebab adik dia tak bayar, jadi dia tak boleh nak ambil loan. Rumah tak kena lelong lagi, tapi sebab dalam sistem kewangan Sikris ke Sitos tu, maknanya nampak orang yang jadi penjamin ni sebenarnya nampak dia sebagai peminjam, walaupun dia sebenarnya penjamin. Jadinya dia macam dah beli rumah walaupun dia tak beli rumah. So dia kata dia tak boleh beli rumah sebab dia jadi penjamin kepada adik dia, sedangkan adik dia tu ada rumah, dan lepas tu dia berniaga dengan baik, dia boleh beli rumah lagi 2, dia kata. So dia rasa macam, ya Allah, dia rasa macam tertekan sangat. Sebab dia jadi penjamin tu sebab mak dia cakap, kalau kau tak jamin adik engkau,
Siapa lagi nak jamin, siapa lagi nak tolong. So itu yang maknanya tu tadi Ismail cakap tadi, kita tak ada masalah kewangan, kita ada masalah emosi. Kita kena cakap lah, tak boleh lah mak, saya pun nak beli rumah. Kalau saya jadi penjamin ni, macam mana saya nak beli rumah nanti? So kena berani mengatakan tidak lah. Mengatakan tidak. Okay. So memang perit sikit lah, tapi kita kena jadi macam tu lah, kena kental lah untuk nak pastikan kewangan kita baik lah. Kan sebab kita yang kita urus pendapatan kita ni baik, ada portion semua macam ni, tiba-tiba sebab kita jadi penjamin, orang lain punya orang kata kawalan, sebab kan dia nak bayar tak bayar kawalan dia kan, kita yang terkena kesannya. Okay. So banyak kes macam tu lah, banyak kes. So saya kongsi lah. Okay. So kalau contoh tuan-puan ada yang nak dapatkan, nak beli, nak adakan simpanan dalam bentuk emas, boleh bayar selama 10 kali ni. So promosi ni habis malam ni. So sangat elok lah untuk nak pastikan tuan-puan terkeluar daripada, contoh dah ada yang ini pun, yang paling kecil ni, 1 dinar ni pun, tuan-puan dah terkeluar daripada statistik Bank Negara tadilah sebenarnya. Dah ada lebih daripada 1,000 kan. Sebab 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Kalau tuan-puan ada yang ni 1,000 lebih, so tuan-puan dah jadi 25% rakyat Malaysia yang rare lah. Okay. So setakat tu saja. Kita akan jumpa lagi insya-Allah untuk sesi-sesi sembang perkara-perkara lain. Kalau tuan-puan ada nak minta saya, kita sembang-sembang lah, bukan saya nak mengajar kan. So kita sembang-sembang berkenaan dengan tajuk apa-apa, boleh saja WhatsApp ataupun PM saya dalam FB untuk bagi tahu kita nak cerita pasal apa. Okey, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.